terapi atau lebih dikenali sebagai REBT merupakan teori yang dibangunkan oleh Albert Ellis. Teori ini menekankan kepada kepercayaan tidak rasional pada individu yang boleh menyebabkan permasalahan, emosi dan tingkah laku. Pendekatan REBT ini digunakan bagi mengubah kepercayaan irasional klien menjadi rasional supaya individu dapat bertingkah mengikut pemikiran rasional berikut. Berdasarkan teori REBT, terdapat peranan ahli kelompok dan juga ketua kelompok. Peranan sebagai ketua kelompok adalah untuk mengatasi ketidakkepercayaan. Ketua kelompok menggunakan pendekatan aktif dan lebih kepada mengarah, yang mana lebih kepada memberi kerja rumah, memberi cadangan dan juga mengajar. Seterusnya, yang kedua ialah peranan ketua kelompok sebagai pengajar, yang mana lebih menekankan kepada pendidikan. Manakala peranan ahli kelompok adalah sebagai pelajar, di mana ahli kelompok ni digalakkan untuk melakukan sesuatu mengambil masa yang lama, seperti yang diarahkan oleh ketua kelompok untuk melakukan kerja rumah dan sebagainya. Jadi, teori REBT ini terbahagi kepada 3 perkara, iaitu kognitif, emotif dan juga tingkah laku yang berkaitan dengan pengalaman lepas manusia. Menurut kepada Albert Ellis, beliau berpendapat bahawa manusia mempunyai pemikiran secara rasional dan juga tidak rasional, yang mana tidak rasional ini akan menjadi kunci asas kepada gangguan psikologikal. Menurut Albert Ellis lagi, pemikiran secara tidak rasional ataupun tidak logik ini telah diterima secara generasi ke generasi sebagai panduan hidup tanpa keraguan. Jadi, apakah matlamat yang perlu dicapai melalui teori REBT ini? Pertama ialah untuk membantu klien membezakan yang mana satu matlamat yang realistik dan juga tidak realistik, serta sekaligus untuk mengukuhkan matlamat yang ingin klien capai. Yang kedua ialah untuk membantu klien mencapai penerimaan diri tanpa syarat, yang mana manusia mempunyai 3 syarat dalam hidup atau dikenali sebagai 3 mesti. Pertama ialah saya mesti disayangi dan diterima oleh orang lain. Kedua ialah saya mesti diterima baik oleh orang lain dan juga dilayan dengan baik. Yang ketiga ialah saya mesti hidup dalam keadaan selesa, mudah, gembira dan mestilah kehendak saya diikuti oleh orang lain. Matlamat seterusnya yang ingin dicapai melalui teori REBT ialah penerimaan diri orang lain tanpa bersyarat, dan yang terakhir adalah penerimaan kehidupan itu sendiri tanpa bersyarat. Jadi, bagaimanakah caranya untuk mencapai hubungan yang terapeutik agar matlamat yang kita sebutkan tadi itu tercapai? Pertama ialah, kaunselor perlulah memainkan peranan sebagai guru, manakala klien pula akan menjadi sebagai pelajar. Jika klien ada membuat kesalahan, kita sebagai kaunselor hendaklah menegur kesalahan klien itu agar apa yang dilakukannya adalah betul, khususnya dalam cara pemikiran klien tersebut. Kedua ialah, kaunselor perlulah bersifat direktif dan mengajarkan klien ABC model untuk mengubah cara pemikiran klien. Yang mana ABC model atau framework ini merupakan satu terapi yang asas dalam teori REBT ini. Saya akan menerangkan tentang teknik yang ada dalam ataupun boleh digunakan dalam teori REBT lah. Dan seperti yang kita setiap maklum, REBT ni memang melihat kepada range yang besar tentang dari segi kognitif, emosi, tingkah laku klien. Dan di sini penggunaan teori ini memang untuk meneroka apa yang klien nak, apa harapan mereka dan keperluan yang mereka nak daripada diri mereka. Dan di sini ini akan memberi peluang untuk mereka meneroka segala benda yang mereka mahu, contohnya dari keluarga, rakan-rakan, pekerjaan ataupun apa yang mereka nak dalam diri mereka. Coping self-statement merupakan teknik yang ada dalam teori REBT yang boleh digunakanlah untuk membantu klien. Dengan menggunakan teknik ini, kita bantu klien membetulkan cara berfikirnya yang salah lah. Atau dengan kata lain, kita mengubah rasional belief klien itu sendiri. Contohnya, pemikirannya yang selalu mahu menjadi perfect di hadapan orang ramai, kerana dia menganggap bila dia menjadi perfect,
dia akan dihargai. Kalau dia buat salah, dia akan rasa rendah diri sebab dia mau menjadi perfect lah supaya dia lebih dihargai. Jadi kita sebagai konselor perlu mengubah kepercayaan tersebut, perlu mengubah pemikirannya itu dengan menggunakan teknik coping self statement yang ada dalam teori REBT inilah. Kita perlu ubah pemikirannya yang salah tadi. Misalnya kita bantu klien supaya menjadi diri sendiri atau menerima kekurangan dirinya lah. Tidak perlu menjadi perfect supaya untuk mahu diterima orang. Teori REBT ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana teori ini sangat sesuai kepada setiap individu. Teori REBT ini juga memfokuskan pada tingkah laku seseorang itu pada waktu sekarang. Ketua kelompok memainkan peranan sebagai seorang guru. REBT ini juga menekankan hubungan antara individu dengan keluarga, komuniti dan sistem yang lain. Pelbagai budaya ini juga banyak kepelbagaian dan saling kebergantungan antara satu sama lain.